supaya setiap orang yang lalu di sini, mereka merasakan di sini ada sesuatu yang istimewa sehingga mereka tidak dapat tolak, sehingga mereka masuk ke gereja ini dan mereka bercakap dan mereka bersembah sehingga mereka ditemukan dengan penyelamatan dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya Bapa. Kami menyerahkan saat ini kepada Engkau. Nyatakanlah kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerah, kami mengucap syukur, dan kami berdoa. Amin. Warga Tuhan yang melewati krisis bersama Tuhan. 2 Tawarikh. Mari kita bacakan. Bergilir-gilir. Cuma ada 19 ayat sahaja. Ayat 1 saya bacakan dan kita semua bacakan ayat 2 dan bergilir-gilir. 1, 2, 3. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuatkan dirinya. Jemaat, dan Tuhan menyertai Yosafat kerana ia hidup mengikut jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tapak kaki ia duduk menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia membawakan dari Yehuda segala pengorbanan dan dia berharap. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hil, Obadjah, Zakaria, Nathaniel dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Shemaya, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang Tuhan semua kerajaan di negeri Yehuda sehingga tidak berani orang melawan Israel. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai bukti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7,700 ekor dan kambing jantan 7,700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Dia juga membangun benteng-benteng dan kota-kota terperkara. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut buah-buah mereka. Panglima dari Yehuda adalah Panglima Hanna dengan 300,000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping
dia Panglima Yohanan dengan 280,000 orang. Dan dari Benyamin ada Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200,000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Ayat 9 kita bacakan sama-sama. Mereka ayat 19. Mereka itulah yang bertugas kepada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Amin. Tuhan berkati pembacaan firman Dia. Ada satu pepatah yang selalu kita dengar. Orang yang kuat, kita semua tahu, semua ahli-ahli sukan, dia menjadi tokoh atau menjadi jago atau menjadi pemenang atau johan bukan dengan tidur dan relax di atas sofa. Betul tak? Setiap tokoh-tokoh pastinya mereka melalui sesuatu latihan yang sangat giat dan sangat luar biasanya kesukarannya. Betul tak setakat ini? Begitu juga ada yang katakan bahawa kekuatan seseorang manusia bukannya dinyatakan bila tidak ada masalah. Tetapi kekuatan seseorang itu menjadi ternyata dan nyala bersinar sama sekali apabila ada kesukaran. Ada satu pepatah orang Inggeris yang kata tea bag atau daun teh tidak akan terbau kewangian aroma dia tanpa air panas. Faham tak setakat ini? Boleh setuju tak? Okay? Walaupun kita semua faham dan tahu dan setuju, tidak bermaksudnya kita sengaja jerabakan kita ke dalam masalah. Tetapi apabila masalah yang di luar daripada kawalan kita menimpa kepada kita dan melalui Tuhan kita teguh, kita melaluinya, itu adalah tandanya orang yang kuat. Betul tak? Okay? Dan sebelum kita teruskan, saya rasa nama Yosafat tidak lagi asing di antara kita. Baru sahaja beberapa minggu yang lepas, Pastor Sigar telah menyampaikan 2 Tawarikh pasal 20 tentang kemenangan dalam Tuhan. Kalau tidak salah saya ada di gereja tingkat bawah. Gereja kita sudah kembang tau. Kita sudah bertingkat-tingkat Okay. Kita bukan saja single story Gereja kita ada 2 story. Orang nama Yosafat ini, kita sudah tahu dia ini bukan seorang yang biasa sahaja riwayatnya. Di antara saya telah senaraikan ini satu slide yang singkat riwayat Yosafat daripada Solomon. Kita semua kenal siapa Solomon, sehingga ke Solomon dalam sejarah keuangan dan juga ekonomi di dunia juga diakui dia adalah salah seorang yang paling kaya di sejarah manusia. Dan saya sengaja letakkan slide ini kerana saya nak sampaikan bahawa Yosafat adalah, kalau dibandingkan dengan Solomon, kalau Solomon adalah orang yang paling bijak dan paling kaya dari segi keuangan dan juga ketenteraan dia, Yosafat layak mengambil tempat kedua.
Itulah Yosafat. Dan sebelum kita sedarkan bagaimana Yosafat sebagai warga Tuhan melewati krisis dalam hidup dia, kita tengokkan dahulu bukti hidup Yosafat mengikut catatan ke-19 ayat yang kita baru baca. Saya dapat tarikan 8 berkat yang nyata dan juga dicatatkan secara legal dan secara sah di dalam Chronicle Raja-Raja. Berkat pertama, sebelum saya teruskan, kalau nombor 8 bagi orang Cina dia kata apa? Huada, betul tak? Bila saya senaraikan, saya tidak tahu nombor 8. Cuma sebelum saya savekan, bila saya savekan nak datang ke sini, saya cuma saja nak aturkan masa, saya cuma kirakan. Sebab masa tu saya tidak letak nombor, saya cuma letakkan bulat dan saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 8. Huada, Yosafat memang orang Huada. Berkat pertama dalam hidup Yosafat, dia disertai Tuhan. Dinyatakan dalam ayat 3, Tuhan menyertai Yosafat. Dan kita teruskan berkat yang kedua, dia dikokohkan oleh Tuhan dalam hidup dan kerjanya. Dalam ayat 5, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Kita tengok lagi berkat yang ketiga, Yosafat seorang yang dihormati orang. Dalam ayat 5, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberi persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan terhormat. Adakah orang memberikan hadiah kepada seseorang yang tidak begitu penting? Pasti saya tengok, kenapa loceng pintu saya tidak ditekan-tekankan supaya orang hantarkan persembahan kepada saya. Cuma ada satu loceng yang tekan apabila delivery daripada shopping Lazada juga tu. Tapi persembahan tak ada nampak. Tapi Yosafat ada persembahan yang diberikan kepadanya sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Kita teruskan berkat hidup Yosafat, dia ditakuti oleh semua di sekeliling, termasuk musuh. Bagaimana kita tahu? Dalam ayat 11 dan 12, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tolong isikan tempat kosong. Cikgu selalu lakukan benda ini kan. Sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Kiranya mereka ini di antara negeri-negeri di keliling Yehuda, kiranya mereka semuanya kawan. Takkanlah mereka ada rancangan untuk berperang dengan dia. Dengan ayat ini kita tahu di antara negeri-negeri di sekeliling mereka memang ada yang mungkin kiranya boleh, kiranya ada peluang, mereka ingin nak menyerang dan menawan Yehuda dan buatkan Yosafat sebagai bantuan kepada mereka. Tetapi ayat ini telah buktikan bahawa Yosafat dalam hidup dia ada berkat sehingga negeri-negeri di sekelilingnya mungkin ada yang kawan dia, mungkin juga ada orang yang musuhnya. Apabila kita bacakan ayat ke-11, kita akan faham dengan lebih jelas. Dari antara orang-orang Filistin yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai bukti,
juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Kalau kita bukakan membelekkan 2-3 pasal sebelum 17 dan pergi kepada lebih jauh dari sehingga kepada riwayat Daud, Raja Daud, kita akan faham siapakah orang Palestin dan siapakah orang Arab ini. Kita semua pernah dengar David and Goliath, betul tak? Itulah orang dari Palestin. Sehingga di beberapa fasa yang sebelum itu kita nampak bahawa orang Palestin dan orang-orang Arab ini menyerang Yehuda. Tetapi bila sampai kepada masa pemerintahan Yosafat, bukan sahaja mereka tidak menyerang, terbalik pula mereka memberikan bukti. Apakah maksud bukti? Daripada pelajaran sejarah kita faham, bukti adalah sesuatu hadiah atau pemberian daripada sebuah negeri kerana takutkan sesuatu negeri yang lebih besar. Mereka nak meredamkan kemarahan negeri yang kuat dan besar itu. Cara dia adalah memberikan bukti kepada mereka dengan harapan negara yang kuat dan perkasa ini tidak menawan mereka. Kita teruskan lagi dengan berkat yang seterusnya. Berkat kelima, Yosafat dijadikan kuat. Di ayat 12, satu ayat yang sangat luar biasa. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Satu ayat dan satu berkat yang sangat luar biasa. Kita teruskan lagi. Berkat yang ke-6, Yosafat dibekalkan banyak. Dia dibekalkan. Kalau kita tengok daripada ayat 12 dan ke-13, apakah yang dia dibekalkan? Yosafat semakin kuat, semakin lama semakin kuat, menjadi luar biasa kuat di Yehuda. Ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalan di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Daripada sini kita tahu bahawa kalau kita rujuk kepada 2 Tawaris 11:11, kita tahu bahawa pembekalan ini termasuk makanan, termasuk minyak dan termasuk anggur. Pada waktu itu kita semua tahu ini adalah bekalan keperluan setiap harian setiap keluarga di sana. Jadi Yosafat dibekalkan dengan berlimpah-limpah perihal militeri, perihal architecture, perihal keperluan asasi. Di sana sebutkan yang dia bangunkan banyak benteng-benteng. Dan kita tengokkan berkat yang ke-7. Yosafat dilayani dengan panglima pahlawan yang gagah perkasa. Kita sudah bacakan di ayat ke-13. Banyak perbekalan di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300,000 pahlawan yang gagah perkasa. Kiranya kita tengok daftar kesatuan. Sebenarnya juga menyatakan bahawa Yosafat adalah seorang pentadbir yang sangat teratur. Kerajaan dia bukan sahaja dengan kita buat, tetapi dia ada perancangan sehingga setiap militer dia ada pendaftaran.
Dan kita teruskan kepada ayat. Di samping dia, pahlawan Yohanan dengan 280,000 orang. Dan di samping dia, Amasya bin Zikri yang dengan sukarela telah menyerah dirinya kepada Tuhan dengan 200,000 pahlawan yang kakak perkasa. Ayat ini ada satu lagi kerja rumah yang belum saya buat, saya siap. Ada lagi satu research yang belum saya habis. Siapakah Amasya bin Zikri? Sehingga firman Tuhan kata, dengan sukarela. Apakah maksudnya? Adakah dia pernah pada satu masa musuh dekat kepada Yosafat? Sehingga hati dia berpusing dan diubahkan sehingga dia menjadi dengan sukarela melayani Yosafat. Saya tak tahu lagi ya. Tetapi saya cuma nak tarikkan minat di antara kita adanya kalau nak buatkan research. Apa yang dimaksudkan dengan ayat 16 ini? Dan kita terus bacakan. Dan dari Benyamin ada Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200,000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Yozabad dengan 180,000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Ayat yang di belakang itu menyatakan kesemua banci yang nombor yang kita bacakan itu bukan kesemuanya. Ada lagi yang melayani dia yang tidak dikira kerana mereka ditempatkan di kota-kota yang berkubu. Kita teruskan. Ini yang sangat ajaib. Yang ke-8, berkat dia digandakan 2 kali lipat. Apa yang dimaksudkan? Apakah yang dimaksudkan di sana digandakan 2 kali lipat? Kiranya kita tengok kepada 2 Tawarik 14:8. Apa yang tertulis di dalam sana? Di sana dituliskan senarai orang-orang perang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa yang melayani ayah Yosafat, namanya Raja Asa. Dan saya sebagai seorang yang sangat curious, saya perlu tahu. Jadi saya buatkan jadual ini. Di sebelah kiri ini adalah senarai pasukan-pasukan Asa, pahlawan gagah perkasa yang melayani ayah Yosafat, yaitu Raja Asa. Di sebelah sana adalah panglima dan pahlawan gagah perkasa yang melayani Yosafat. Biarpun perkataan-perkataan yang kecil-kecil ini susah kita nak nampak, tapi saya sengaja besarkan jumlah dia. Sesiapa yang pandai matematik atau boleh gunakan kalkulator, tidakkah itu dia didarabkan 2? Yang miliki ayahnya Raja Asa 580,000. Tetapi semua bilangan yang kita baca tadi, kiranya kita senaraikan dan kita dijumlahkan, dia jadi 1,160,000. Berkat Yosafat digantikan 2 kali lipat berbanding dengan generasi ayahnya. Jadi kita sudah habis tengok ke semua 8 berkat yang Yosafat alami dalam hidup dia. Mungkin ada lagi. Tapi saya nak tanya satu soalan. Apakah rahasia kejayaan Yosafat? Tidakkah kamu ingin tahu? Jom kita pergi tengok. Apakah rahasia dia? Mengikut Paulus,
Dia telah nyatakan dalam hidupan Yosafat, dia menghayati sesuatu yang baik untuk hidup ini, hidup fizikal ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Yang di dalam tulisan Paulus kepada Timotius, dia katakan kepada orang-orang di sana, mereka juga mengalami krisis daripada penekanan orang-orang Roma, penekanan dan persecution daripada orang-orang Farisi. Kerana dalam mata orang-orang Farisi, mereka ini adalah orang yang murtad. Mereka berdarah Yahudi tetapi tidak mengikut hukum-hukum Taurat, tetapi mengikut Yesus. Bermacam-macam krisis yang mereka alami. Tetapi dalam ayat di sini, nasihat Paulus kepada Timothy untuk disampaikan kepada orang-orang yang mengalami krisis-krisis itu, dia katakan, tetapi jauhilah tahayu dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal kerana mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau katakan latihan badani, masa saya berbelasan sehingga saya sebelum saya retire daripada badminton apabila saya berumur 24 tahun. Tiap hari daripada umur ke-13, paling kurang 2 jam ke 3 jam saya berlatih tubuh. Tapi apa gunanya? Ya, betul. Saya dapat banyak johan, dapat banyak piala, banyak pingat. Sehingga pada masa itu Sultan Kelantan dan juga pemaisuri dia, Tengku Anis, ada satu kali saya terlupa protokol. Kita tahu bila kita menghadap raja ada protokol dia kan. Kalau kita lupa protokol, boleh kena tangkap dan kena saman. Tapi ada satu kali bila raja nak sampaikan trofi, kita sudah dilatih untuk mesti 1, 2, 3 langkah, angkatkan tangan dan terimakan trofi dan katakan junjung kasih, dan untuk 3 langkah baru berpaling. Masa itu saya lupa protokol. Saya excited, mana ambil pingat, bila nama disebut, masa tu kan kurus lagi, kuat lagi kan. Mana ada terus macam ni, lari-lari. Taklah, shake hand dengan Sultan. Pening aku. Sampai dia punya bodyguard. Lalu masa itu Sultan kata, saya dah panik tau. Oh, matilah aku ni. Sultan buat macam ni. Tak apa, Tan punya perasaan tak apa. Tapi walaupun begitu, dalam mata Tuhan, orang manusia, masa itu bukan main lagi saya. Tetapi apa gunanya latihan badan ini? Tak tahan lama kan? Tetapi Paulus katakan latihan ibadah kepada Tuhan adalah baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dan kita akan teruskan dan rahasia Yosafat, SOP. Yosafat patuhi SOP Tuhan. Kita patuhi SOP, pakaikan pelitup, pakai basuhkan tangan untuk menghindari daripada COVID-19.
Tetapi Yosafat patuhi SOP Tuhan. Dan berkat, dan mungkin ada lagi lebih daripada 8 berkat yang baik untuk dia, untuk hidup dia semasa dia dalam dunia ini, dan juga sehingga ke dunia yang akan datang. Kita tengok satu persatu. Semangatkan diri dia dalam Tuhan. Apabila krisis melanda, dia semangatkan dirinya dengan Tuhan. Operasi, cara dia beroperasi dalam hidup dia, dan cara dia beroperasi tentang perihal kerajaan dia, dia tidak mengikut modul operasi dia sendiri atau modul operasi manusia, tetapi dia mengikut modul operasi Tuhan. Dan P, pembelajaran firman Tuhan. Kita tengok satu persatu. Apakah yang kunci kejayaan Yosafat? Satu, semangatkan diri dia dalam Tuhan. Seperti yang kita bacakan dalam ayat 1 dan ayat 6. Sebagai pemimpin, dia memperkuatkan dirinya. Dan dalam ayat 6, dengan tabah hati ia menurut. Dan sesuatu soalan untuk kita pikirkan, apakah yang memberikan saya semangat? Tak perlu kan berikan jawapan kepada pastor atau saya atau sesiapa. Coba jawabkan soalan itu dalam hati kita masing-masing. Apakah yang memberikan saya semangat? Sehingga sekarang, apabila saya rasa stres, ada juga saya berasa merokok. Sebab daripada saya masih kecil lagi, saya sudah jadi chain smoker. Sebab masa itu saya tidak tinggal dengan keluarga saya. Keluarga saya di Kelantan, saya di Singapura. Sehingga pada sampai masa sekarang, kesan merokok itu memberikan satu perasaan yang begitu menyenangkan kepada diri saya. Jadi ada waktunya apabila saya rasa lemah semangat, ada satu dorongan yang saya nak pergi beli rokok dan merokok. Soalannya, apakah yang memberikan semangat kepada kita? Tapi dengan ayat 1 dan 6, kita diajari bahawa Yosafat tidak mendapatkan atau meningkatkan semangat dia dengan rokok, dengan anggur, dengan cap harimau, dengan benda-benda yang biasanya manusia. Ada juga di antara kita yang perempuan, kadang-kadang kita lepaskan gerak dengan shopping kan. Kalau kita stres, biasanya makan, oh okay kan. Ada yang pergi share, beli, okay kan, okay. Tetapi Yosafat lain sikit. Dan selain daripada Yosafat, kita boleh tengok juga daripada Daud, Raja Daud. Dalam 1 Samuel 30 pasal 30 ayat 6. Pada waktu itu Daud memang mengalami sesuatu yang sangat-sangat susah. Kita bacakan. Mungkin kita biarkan kita baca sendiri. Pada masa itu di Ziklag, Daud dan anak-anak buah dia pergi ke tempat lain untuk berperang dan tinggalkan kaum-kaum ibu, anak-anak kecil di kampung. Di waktu ketiadaan semua lelaki-lelaki dan Daud, kampung ini diserang, dibakar habis-habisan. Dan perempuan-perempuan ini dan juga anak-anak kecil ini tidak dibunuh. Mereka ditangkap dan dibawa kepada negara mereka.
apabila David dan orang-orangnya balik, kampung mereka dihabis bakar. Yang paling teruk sebagai seorang ibu dan ayah, apakah yang lebih mengerikan? Yang anak perempuan atau anak kamu yang lebih teruk lagi kiranya daripada mereka mati, mereka ditangkap. Boleh imagine apa yang akan berlaku kepada mereka? Apa mereka ditangkap hidup-hidup? Masa itu semua orang-orang pahlawan-pahlawan Daud begitu marah dengan Daud sehingga mereka menangis dan menangis sampai Alkitab kata mereka tidak ada lagi kuasa untuk menangis. Imagine orang-orang lelaki yang gagah perkasa. Dan selepas habis kuasa menangis, mereka berasa nak ambilkan batu dan lemparkan kepada David, ketua mereka. Sedangkan masa itu David sendiri, kedua-dua bini dia juga ditahan, juga ditangkap. Keadaan masa itu David menguatkan hati dia di dalam Tuhan. Dan Daud sangat terjebak kerana rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing kerana anak-anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan kita tengok daripada Yesus sendiri di Garden Gethsemane. Kita tahu bahawa dia begitu stres sehingga dia berpelukan darah. Malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Dan kepada Paulus, pada 1 Timotius 4:17, Paulus sudah ada di penghujung hidup di dunia ini. Dia sudah dipenjara dan tunggu masa untuk hukuman mati. Dan masa itu juga ada orang yang telah backstab dia. Ada juga orang yang kawan dia tinggalkan dia. Dalam keadaan yang dia menghadapi krisis kematian hidup dia dan bermacam-macam perkara krisis, dia kata Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Dan di sini Yohanes 7, Tuhan Yesus kata, apakah yang dapat menguatkan semangat kita? Dia kata, barang siapa yang haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan dengan Paulus, dan janganlah kamu hendak mabuk oleh anggur, kerana anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuhi dengan roh. Yosafat telah menghayati bahawa dengan menguatkan diri dia dalam Tuhan, masa itu Tuhan Yesus belum lagi disalib, belum lagi mati, belum lagi dimuliakan. Maka pada waktu Yosafat, Roh Kudus belum lagi dicurahkan kepada kita semua orang yang percaya. Tetapi Yosafat telah memahami bahawa menguatkan dia dalam Tuhan itu adalah kunci dia untuk menghadapi dan menandingi krisis. Dan dua, modus operandi Tuhan. Modus operandi adalah, kita semua faham maksud dia, adalah tindakan yang kita otomatis, tindakan yang secara kebiasaan akan kita lakukan. Dan Yosafat dengan ayat 3, 4 dan 6, 3 kali telah dinyatakan bahawa dia hidup mengikut jejak siapa? Daud bapa leluhur dia, dan tidak mencari Baal. Dan dia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Sebab Israel pada masa itu
menyembah Baal dan mengikut cara-cara tindak laku orang-orang yang menyembah berhala. Dan ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan menjauhi apa? Menjauhi dari Yahuda segala bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala. Bukan sahaja dia sendiri menjauhi berhala dan Tuhan-Tuhan palsu, dia selaku sebagai pemimpin dan raja Yahuda, dia rosakkan ke semua bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala. Dan kita teruskan pembelajaran firman Tuhan. Dalam ayat 7, 8 dan 9, kita telah diajari bahawa pada tahun ketiga pemerintahan dia, selepas dia buatkan semua perlindungan dan persediaan asasi daripada penyerangan daripada musuh, terus dia buatkan silabus, terus dia merancangkan sesuatu pembelajaran firman Tuhan dengan serius. Dia memutuskan pembesarnya, orang-orang Lewi, dan juga diserta imam-imam untuk apa dia? Mengajar. Dan dalam ayat 9, mereka memberi pelajaran di Yahuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yahuda sambil mengajar siapa? Rakyat. Mungkin dia bagi yuran free. Saya tak tahu. Mungkin tak payah bayar yuran. Dan kita tahu bahawa Yosafat melewati krisis kerana dia seorang yang mementingkan pengajaran dan pembelajaran. Dan kita tahu daripada senarai yang ditunjukkan, dia melantik dan mengutus 16 orang dan dibagikan ke dalam 3 kategori. Pembesar-pembesar, Lewi-Lewi dan imam-imam. Dan masing-masing diutuskan pembesar untuk mengajar perihal undang-undang sivil dan perlembagaan negara dia. Apakah modus operandi kerajaan dia? Bagaimana kerajaan dia beroperasi? Dan orang-orang Lewi dilatih dan ditugaskan untuk mengajar pelayanan baik dan upacara hukum-hukum Taurat. Dan orang-orang imam, 2 orang itu ditugaskan untuk mengajar kepercayaan dan cara hidup sebagai orang percaya. Di antara itu, kita boleh singkatkan. Dalam pengajaran silabus Yosafat, dia tumpukan 3 aspek. Mengajarkan rakyat dia dan setiap peribadi dalam kerajaan dia tentang tanggungjawab setiap peribadi kepada Tuhan. Tanggungjawab setiap peribadi kepada satu sama lain. Tanggungjawab kepada diri sendiri. Dan kita tahu bahawa semua silabus ini membawa kepada pembinaan keseluruhan insan, yaitu pembinaan dari segi roh, jiwa dan tubuh. Apabila saya mengajar matematik, saya cuma berlatih otak, tapi tidak terlatih hati. Apabila saya mengajar badminton, saya cuma mengajar tentang tubuh dan kelincahan tubuh untuk bermain badminton. Tetapi Yosafat nampak sesuatu yang lebih jauh dan lebih lebar untuk membinakan insan secara keseluruhan. Kerana dia tahu, seperti yang dikatakan 2 Tesalonika, apabila Tuhan Yesus datang kembali, kita perlu disiapkan setiap orang. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semua, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya percaya walaupun saya dapat straight A
juga saya dikenal pasti oleh Yesus, tidak berkenan juga. Dan kita teruskan, mengapakah pembelajaran firman Tuhan begitu penting? Mungkin kita akan katakan, mesti kamu kata macam itu sebab kamu cikgu makan tidur, cikgu tidur. Mesti pentingkan pembelajaran lo. Tapi kita tengok dalam firman Tuhan, kiranya tidak ada pengenalan kebinasaan menanti. Bila tidak ada wahyu, keliaran menanti. Kiranya tidak ada pengertian, pembuangan menanti. Kita biarkan Hosea, umatku binasa kerana tidak mengenal Allah. Kerana engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan kerana engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku pun akan melupakan anak-anak. Dan Amsal kata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Dan Yesaya 15:13, sebab umatku harus pergi ke dalam pembuangan oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Maka dengan singkatnya kita tahu bahawa kiranya tidak ada firman Tuhan, setiap orang akan ditimpa kebinasaan, keliaran dan juga pembuangan. Sebab semua orang, setiap insan akan melakukan apa yang mereka beringatkan benar mengikut pandangan masing-masing. Mereka akan lakukan mengikut pandangan mereka masing-masing. Maka kiranya tidak ada firman Tuhan. Yosafat tahu bahawa tidak ada firman Tuhan, tidak ada pertumbuhan rohani untuk diri masing-masing. Kiranya tidak ada firman Tuhan, tidak ada keserupaan dengan Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Imagine, sekarang pendatang asing masuk ke Malaysia. Bagaimana keadaannya? Maukah kita apabila kita melangkah ke dalam kerajaan Tuhan, kita seperti pendatang asing kepada kerajaan Tuhan? Kita perlu bertumbuh dan diubah oleh Roh Kudus supaya kita ada keserupaan dengan Tuhan Yesus. Dan yang di sini tidak ada firman Tuhan, tidak ada kesatuan satu sama lain. Apa yang Doris ingat penting, saya rasa remeh saja. Apa yang saya rasa penting, Doris kisah, tak doakan. Apa yang Doris rasa sedih atau cemas, saya tak doa untuk dia. Bagaimana satu keluarga itu dapat bertumbuh dengan harmoni dan diberkati. Maka kebinasaan menanti, keliaran menanti, pembuangan menanti. Maka akhirnya Yosafat melewati krisis kerana dia mematuhi SOP Tuhan. Sentiasa semangatkan diri dia dalam Tuhan. Cara operasi dia mengikut modus operandi Tuhan. Apa yang penting untuk dia adalah pembelajaran firman Tuhan. Dan dalam gambar ini saya singkatkan ke 8 berkat Yosafat yang akan mengelilingi hidup dia dalam hidup ini dan juga sehingga ke hidup yang akan datang. Selain daripada itu, dengan singkat dan cepat kita tinjau, selain daripada Yosafat, ada juga yang contoh-contoh yang melewati krisis. Sadrak, Meshach dan Abednego. Ada perapian yang menyala-nyala 7 kali lebih panas untuk membakar mereka kerana mereka tidak ingin menyembah dan bersujud kepada patung yang disediakan oleh Nebukadnezar. Tetapi kita tahu bahawa mereka dilepaskan. Dan daripada Daniel, krisis buah singa, kita sudah memang tahu sangat dengan cerita ini.
Dan krisis Yosafat sendiri apabila dia diserang oleh 3 angkatan besar, yaitu apa yang pastor telah sampaikan kepada kita semua. Dan akhirnya saya rasa saya boleh dengar seruan Yosafat kepada kita semua pada malam ini. 2 Tawarik 2020. Keesokan hari, ya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Itu adalah tempat di mana 3 angkatan sedang memacu ke pahala mereka. Dan ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dan sekarang saya berasa saya boleh dengar suara Yosafat selaku sebagai seorang yang telah diberkati dan juga sebagai saudara kita yang sekarang tengah tunggu kita dan melihat kita juga daripada surga. Dia berkata kepada kita, dengar, hai jemaat KBM, penduduk Kuantan, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Dan juga secara tidak disengajakan saya nampak sesuatu kebetulan. Apakah nombor fasal dan juga ayat dia 2020. Apakah ini firman Tuhan untuk kita semua untuk tahun 2020? Dengarlah, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Inilah semua firman Tuhan yang kita belajar pada malam ini. Mari kita doa. Ya Bapa, biarlah kami disedari dengan lebih akan penyelamatan yang kamu telah sediakan, berbandingan dengan suara masalah-masalah yang mencabarkan. Biarlah hati kami terus ditenangkan dengan keyakinan kerana kepercayaan kami kepada Engkau tidak akan dihampakan. Dan kami serahkan setiap pribadi ya Bapa, agarkan kami dijadikan warga Tuhan yang melewati segala krisis. Tidak kira apa yang melanda, kita mengalaminya kerana Tuhan Immanuel bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan dan berkati setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
you